apa yang terjadi kepada negara kita ni. Pucuk pimpinan ditangkap. Itu satu pengajaran dan proses perasaan dan pengetahuan apa yang harus diambil tindakan berasas kepada undang-undang di dalam negara kita sendiri. Saya tak sangka dipanggil oleh Anwar untuk membuat kenyataan yang sangat-sangat penting waktu negara kita sendiri menghadapi masalah-masalah yang berikut. Dua tiga minggu lepas, begitu ramai kawan-kawan saya yang sangat-sangat memerlukan berjumpa dengan saya, nak berbincang di dalam keadaan politik negara kita ni. Saya tak mau, kalau boleh sekarang tak mau campur, tetapi macam mana pun mereka datang ke rumah saya, 5-6 orang. Saya mengalu-alukan kedatangan mereka. Saya tanya kepada mereka, nak apa ni diorang datang sibuk-sibuk tak berhenti nak minta saya berjumpa mereka. Satu persatu mereka memberitahu keadaan negara kita pada masa ini. Kata dia, korupsi begitu berleluas, politik kita tunggang balik, salah guna kuasa, ahli-ahli politik yang tidak berhenti-henti membuat berbagai-bagai perkara yang tidak perlu yang berlaku di dalam negara kita. Selepas saya mendengar betul-betul, meneliti, saya tanya, so apa lagi? Apa dia? Maaf ya, saya cakap dalam bahasa Inggeris mereka. So you mean to say that you do not know that I know what you know? Dia terdiam, betul-betul. Apa benda? Kalau macam gitu, kita tak payahlah berjumpa. Begitulah perasaan saya sekarang bersama-sama dengan saudara-saudari sekalian. Saya takut-takut lepas mendengar satu persatu, barangkali we are talking to each other what we all know. Pagi, petang, siang, malam. Ada berapa dengan apa? Passion. Ada yang memberi analisa yang berasingan. Yang penting kita harus ingat ialah yang pertama, orang-orang Melayu tak faham apa korupsi. Mula-mula kita mencapai kemerdekaan, passion kita di dalam soal kemerdekaan. Orang Melayu nak hidup ikut cara ajaran agama, konsepnya senang. Be a good Malay. Dalam agama, sembahyang, mengikut amalan-amalan yang tidak menyusahkan dalam masyarakat. Selepas itu kita dapat kemerdekaan. Orang Melayu tertinggal
di kalangan pucuk pimpinan yang sedar. Dan hasil daripada itu kita mewujudkan dasar ekonomi baru. Orang-orang Melayu daripada spiritual beings kepada manusia yang cuba memulakan perlunya kita mahu to want to demand what is known as materialism. Itulah permulaan pengalaman kita di dalam proses yang dikenal sebagai korupsi. Tak maulah saya bercakap lebih panjang daripada ini sebab saya jarang sangat ada peluang nak bercakap. Kalau saya bercakap terlampau banyak sangat nanti it will spoil the day. Tapi cuma saya ingin mengatakan kepada saudara-saudara sekalian, soalnya sekarang kita semua masalah, apa masalahnya? Tiap-tiap hari dari sudut agama atau social responsibility dan sebagainya, kita tahu. Soalnya apakah yang boleh ataupun harus dilaksanakan to prevent. Kita mula nampak cara-caranya. Cara-cara yang kita nampak sekarang inilah mengikut undang-undang yang wujud di dalam negara kita ni. Kalau kita tanya dari segi sudut agama, apa yang kita dengar tadi daripada profesor, itulah yang harus kita ambil perhatian dan juga mengambil tindakan. Tetapi yang pentingnya mengikut modern Malaysia system. Nampaknya penggunaan undang-undang pertama kali di dalam negara kita, pucuk pimpinan yang tertinggi di dalam negara kita ni diambil satu tindakan yang orang-orang kampung dan di kalangan pucuk pimpinan ataupun masyarakat biasa kata, apa jadi bagaimana apa yang terjadi kepada negara kita ni? Pucuk pimpinan ditangkap. Itu satu pengajaran dan perasaan, proses perasaan dan pengetahuan apa yang harus diambil tindakan berasas kepada undang-undang di dalam negara kita sendiri.